InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haram sebab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min azamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrullah. Bismillah masyaallah la yasrifu suhullah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kita untuk pertama kalinya tahun ni ya. InsyaAllah panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Maha InsyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Alhamdulillah jumpa lagi kita setelah lama kita tak jumpa. Dah masuk PKP yang ketiga. Dua ke tiga. Dan dah masuk yang keempat kot, InsyaAllah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dijauhkanlah ya. Panjang lagi umur kita. Besok dah 10. Malam ni malam ke-10. Malam wanted yang pertama habis dah. Nak hampir habis. Tinggal lagi 20 lagi. Yang pertama rahmat, 10 yang pertama, wanted yang pertama rahmat, yang kedua dipanggil maghfirah ya, pengampunan. Yang ketiga 10 yang akhir dipanggil dilepaskan kita, dimerdekakan kita daripada api neraka. Ni sayangnya Allah Ta'ala tuan-tuan, kita masih lagi hidup, masih lagi bernyawa lagi sampai hari ini boleh berpuasa, boleh berbuka puasa. Cuma saya tak sempat buka puasa di sini. Kalau tahu saya datang sini ya. Alhamdulillah panjang lagi umur. Ada orang lain tak lagi ada umur, dah di kampus, dah habis nyawa, dah habis cerita. Orang putih kata game's over ya. Kita ni masih lagi dibagi peluang walaupun dalam keadaan hebat, sekarang dalam keadaan kritikal. Hari ni juara lagi Selangor tu. Tak payah Piala Malaysia lagi lah ini ya. Ini juara lagi, take over balik Sarawak tewas juga ini. So tolonglah jaga SOP kita, mohon tuan-tuan. Kita bimbang Allah tarik balik tempat kita nak berjemaah, tempat kita nak bersama di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar KKM, Allah hantar MKN untuk hantar SOP daripada Allah Ta'ala, SOP baru. Maksudnya apa? Pasal kerenah kita, pasal perangai kita yang terdahulu sebelum ini, kemungkinan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah hantar SOP yang baru, bukan AJK yang buat. AJK ni cuma jalankan tugas ya. Kita ni diperintahkan ikut SOP baru. Pasal apa? Pasal kita punya perangai yang terdahulu. Tak tahu ingat Allah ataupun tidak. Allah tak berhenti mengingatkan kita. Allah tak berhenti bagi peringatan. Dan salah satu peringatan yang paling hebat sekarang yang kita hadapi di depan mata, bukan live streaming macam telefon ni. Allah bagi depan mata, sama dengan yang Fir'aun dapat, sama yang dapat pada Namrud, sama yang dapat pada Bani Israel. Betul tak betul? Fir'aun dapat laut terbelah di depan mata. Bukan live streaming, bukan siaran langsung, depan mata laut terbelah. Fir'aun ditunjukkan Allah Ta'ala ahli sihir dia, ular yang dibuat oleh ahli sihirnya, ditelan tongkat Nabi Musa.
bukan live streaming depan mata. Bani Israel pun kedegilan juga. Macam-macam Allah tunjukkan mukjizat, tapi tak juga jeran-jeran orang Melayu kata. Dan sekarang giliran kita umat akhir zaman, Allah bagi depan mata. Betul tak betul? Tu yang pakai topeng sekarang, yang duduk jauh-jauh sekarang, walaupun kawan baik, walaupun jiran terdekat, tapi Allah bagi SOP baru. Pasal apa? Perangai kita yang kemungkinan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi sayangnya Allah Ta'ala dengan kita sekarang, tuan-tuan, dibaginya COVID, dibagi juga hadiah yang paling hebat. Apa dia? My Quran Time. Kalau tak ada COVID, belum tahu ada My Quran Time. Maksud My Quran Time tu, masa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada follow ke tak ada follow? Tolong follow, tuan-tuan. Dah 10 juzuk. Satu hari satu muka surat, satu hari satu muka surat. Kalau kita nak baca sendiri belum tahu, tapi kalau kita follow satu hari satu muka surat, habis dah. Habis dah 10 juzuk. Bukan habis 10 juzuk, dah orang buat nota. Nota tu pun dah 7 juzuk siap. Saya beli, tuan. Pasal kita tak sempat nak buat nota. Laju Ustaz Fazrul, engineer, dibacakan tadabburnya, dibacakan tarannum dia, Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi. Hadiah yang paling hebat dari Allah Ta'ala. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Negara kita bertuah, masih lagi Allah tunjukkan Quran sehari 4 jam. Betul tak betul? 4 kali tak cukup, boleh tengok dalam Facebook 24 jam, dalam YouTube, dalam Telegram, semua ada. Allah, tuan-tuan, kalau tak jenguk juga dengan hadiah Allah Ta'ala tu, agak-agak apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan? Agak-agak apa kita nak jawab? Kita tahu tak perancangan Allah selepas ini? Yang kita hadapi sekarang ni pun tak pernah diceritakan orang. Tak pernah cerita. Baru ni ada ahli sains kata yang datang ni bukan rekaat manusia sebenarnya. Itulah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita tuduh siapa-siapa. Inilah datangnya daripada Allah Ta'ala. Allah nak buat, boleh tak? Boleh tak lagi hebat Allah nak buat lepas ni? Boleh, tuan-tuan. Kalau Allah nak meratikan kita, Allah nak ratakan kita, smart, slowly and steady, rata semua, mati senyap satu dunia. Boleh tak? Boleh, tuan-tuan. Jangan sombong, jangan engkar kita. Sebab tu ni Allah bagi peluang. Ramadan sekarang ada dah tinggal lagi 20 hari, tuan-tuan. Laju tak laju? Memang terlalu laju tahun ni, ya, terlalu laju. 20 hari tinggal. Sebab tu kata Ustaz Dr. Riza, tadi saya dengar dia kuliah, nak kejarkan Lailatul Qadar. Ada lagi tak masa dia? Ada lagi 20 hari. Betul? Daripada maghrib sampai besok terbitnya fajar. Macam mana, tuan-tuan? Kita kadang-kadang tak menyungguh. Tiap-tiap tahun Lailatul Qadar kita tak menyungguh. Cuba cek list kita, tengok perangai kita bila masa-masa Ramadan sebelum ini. Ada tak checklist kita? Ya, ada tak kita menyungguh nak temukan Lailatul Qadar ataupun nak grip Lailatul Qadar? Menyungguh ataupun tidak? Kadang-kadang kita berlakon, kadang-kadang kita macam zaman Rasulullah SAW dulu. Sahabat diajak, orang Islam yang diajak berperang, macam-macam alasan tak nak pergi. Berlaku tak berlaku dulu? Berlaku. Baru dibacakan dalam surah At-Taubah, Ustaz Fazrul. Diajak, bila Nabi balik daripada perang, minta maaf, ya Rasulullah, aku banyak macam-macam alasannya. Nabi maaf, Nabi hebat, orang. Nabi maafkan. Tapi ingat, Allah dah bagi tahu pada Rasulullah SAW, aku tahu umatku macam mana. Ni Allah bagi Lailatul Qadar, tuan-tuan. Allah bagi Lailatul Qadar ni daripada maghrib tadi sampai besok pagi. Allah tahu tak tahu perangai kita, tuan-tuan? Allah tahu ke tak tahu perangai kita? Allah tahu, tuan-tuan. Allah bukan tengok, Allah bukan melihat, Allah bukan mendengar. Allah mengintai kita, tuan-tuan.
Allah pandang kita, Allah mengintai kita dengan pandangan rahmat tuan-tuan. Sebulan Ramadan Allah pandang dengan rahmat dia. Ada contoh, ada tok guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus tahun lepas pergi, betul, 7 Ramadan dia pergi, 12.32 malam Jumaat 7 Ramadan, tak habis 30 Ramadan. Kita dah sampai 10, betul. Apabila dah masa sampai 10, macam mana kesan Ramadan kita tuan-tuan? Dah 10 hari dibimbangi, ini Ramadan yang terakhir, kata TV Al-Hijrah, betul. Hari-hari dicatat. Kalau betul, boleh jadi betul tak? Kemungkinan betul. Ni saya catatkan ada 10 faedah Ramadan. Saya catatkan kepada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ada 10. Saya baca point tuan, ya, 20 minit kan? 20 minit. 20 minit. Tengok faedah puasa yang pertama, darjat kita dinaikkan tuan-tuan. Pasal apa? Pahala puasa bukan kita boleh kira. Pahala puasa Allah yang punya. Sebab tu kita berpuasa ni Allah renung kita daripada awal sampai buka puasa. Sebab tu lepas buka puasa, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, tengah buka puasa tu dah makan buah kurma air kosong, tapi jaga sikit masa, takut tersalah masa, betul. Dah ada tempat batal. Kalau dah batal, memang batal, tak boleh buat apa. Bukan sekarang, betul. Di surau mana itu? Di masjid kan? Dia terbaca digital punya jam, tersilap. Manusia memang banyak kesilapan, betul. Tak boleh salahkan tuan. Bukan sekarang je, bukan baru. Zaman Datuk Ismail Kamus pernah cerita. Zaman dulu tak pakai jam. Zaman dulu pakai meriam istana kat Kelang. Tuan Guru ada situ dengan Tok Imam Tok Bilal. Dengar je meriam istana, bau dia Allahumma kasuntu, betul. Tapi tersilap. Rupanya yang pertama meriam tu bukan meriam istana, meriam buluh budak-budak main. Berlaku tak? Berlaku. Batal. Beza seminit aja. Ini 3 minit, confirm batal lagi. Nampak? Tu kena renung tuan. Jangan salahkan siapa-siapa. Dah takdir satu masjid batal. Qada, kena qada. Lepas raya apa masalah? Apa nak isukan lagi? Apa nak bising? Kita kadang-kadang benda kecil-kecil tu kadang-kadang sibuk sesibuk-sibuknya. Benda yang kita nak menghadap Allah Ta'ala, kita tak sibuk. Kenapa? Tu kena renung kita. Faedah puasa ni, pahala dia terlalu hebat, Allah yang punya. Pahala sembahyang orang kira. Orang bujang sembahyang kat rumah 1 kali 1, betul. Berjemaah 1 kali 27. Dah kahwin 1 kali 27 kali 70 kali lagi Lailatul Qadar. Berapa? Allah tuan-tuan. Tu kahwin 1, 2, 3, 4. Kalau beranilah. Ya, kalau berani, kalau tak berani jangan ceritalah. Ustaz bukan tak berani. Ustaz tunggu orang surau dulu. Orang surau buat, ustaz follow, betul. Kalau tak buat, ustaz tak follow. Bukan tak berani, ustaz nak follow je. Boleh betul. Yang ketiga, yang kedua, bila berpuasa kita dihapuskan dosa kita. Dosa kita daripada bulan Ramadan lepas sampai dihapuskan. Allah, tuan, kita bersyukur tahun ni dapat berjemaah, betul. Dah 10 hari, alhamdulillah. Tahun lepas langsung tak ada, 3 orang je. Pening dia. Tak khusyuk ke tidak tu? Ya, dia tengok belakang kan, takut amin tu ramai. Saya pernah kena tuan di RNR, kita nak cakap kat mana lokasi. Sembahyang asar, bukan sembahyang maghrib, asar. Sembahyang seorang-seorang, ada orang tweet tu. Waduh, orang dah balik, siapa pula tweet, betul? Ustaz, tak jadi Ustaz Mubarakah. Bimbang dah tak boleh semayang. Ni dah panas ni, tengkuk dah panas, bulu remur dah naik. Akhirnya pergi tempat solat orang rumah sebelah tu, orang perempuan. Tu pun tak boleh, dia main pintu pula. Betul? Asar, bukan malam tuan-tuan. RNR sana tu nak pergi Seremban. Jangan main. Ada jin Islam, dia nak jadi makmum, kita tak tahan, kita berbarakah tuan. Jaga sikit. Tu yang bimbang tu kalau 3 orang. Amin. Berapa ramai? Satu masjid pun ni pernah berlaku. Ustaz Semai kamu cerita. Pernah berlaku. Berterabur ni. Tak apa, sejadah ni berterabur. Datang ramai-ramai solat sunat duha. Padahal AJK dah susun elok dah.
Bila duha berterabur. Tak tahulah mana kiblat dia. Ya, tu cerita. Nampak, kalau kosong masjid jangan ramai. Tu yang melompat Tok Imam. Bukan Tok Imam ni, bagi masa ni bukan ni. Yang ketiga, bila kita berpuasa faedah ni saya catat daripada 2008 kan. Tuan Guru Sembahyang Kamus di Pondok Batu 9, Ceras, kuliah subuh. Yang ketiga, memecahkan nafsu kita. Bila kita sembahyang, bila kita puasa ni dipecah, manageable. Bab makan kita diuruskan, bab nafsu syahwat kita pun diuruskan dengan cantik. Ni nak jaga tuan, berhati-hati waktu Ramadan ya. Yang keempat, terasa payah, terasa susah bila berpuasa. Betul? Lapar. Nak tunggu tadi buka puasa kan lama tu. Dia lama tu, yang lama sangat tu pasal apa? Pasal kita dah dekat dengan Allah Ta'ala. Tu yang lama sangat. Masa kita dengan Allah Ta'ala tu dekat. Tapi kalau cepat ya, jauh kita sebenarnya. Dah jauh sangat, terlupa kita dengan Allah Ta'ala. Tu. Bila terasa lapar, kita terasa payah. Macam mana orang miskin berpuasa. Betul? Apa kata Datuk Sembahyang Kamus? Saya tak boleh lupa dia statement bila Ramadan. Bila puasa ni, orang miskin kata, orang fakir kata, apa benda kita nak makan hari ni? Orang miskin, orang gelandangan. Betul? Apa benda kita nak makan? Orang kaya, restoran mana kita nak makan? Restoran menate ke restoran tak menate? Tu pilih tu. Hotel mana pula tak makan? Betul? Allah pilih-pilih. Orang miskin, orang fakir, apa benda kita nak makan? Datuk Sembahyang Kamus tambah satu lagi, orang politik, siapa pula kita nak makan? Betul? Jangan main. Orang politik tak berhenti tuan-tuan. Cuba tengok sekarang ni. Betul tak betul? Allah, terkejar-kejar, kita sibuk dengan kesusahan kita. Kita sibuk dengan agama kita. Kita sibuk dengan Ramadan kita. Kita sibuk dengan Allah Ta'ala. Kita sibuk dengan COVID-19 ni. Dia sibuk dengan bab politik tuan-tuan. Allah, saya nak, bukan nak kata, memang kena kata juga. Pasal apa? Tak risau langsung nak masuk lubang kubur tuan. Tak risau betul. Pasal apa sekarang ni, bila-bila masuk lubang kubur, betul? Yang kita bimbang tak macam dulu masuk lubang kubur. Masuk lubang kubur, kafan, masuk plastik, zip, tanam. Mana sembahyang kat masjid ramai-ramai? 6 orang, KKM. Betul tak betul? Allah tuan-tuan, berpeluh tak mayat tu dalam zip? Yang tukang zip tu pun berpeluh kan? KKM berselibung dengan plastik. Nampak? Tapi sibuk dengan Allah, dengan nak mentadbir, nak merintah, tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Ini saya cakap terus ya. Cakap terus. Terus sangat. Kenapa? Nak ke mana tuan-tuan? Kan Ramadan ni, Ramadan. Takut ini Ramadan terakhir. Cuba renunglah. Allah hantar peringatan tu dengan Quran sekali, dah 10 juzuk Allah tunjukkan dalam TV. Tapi tak faham dia. Nak ke mana sebenarnya? Ni kena renung kita. Sayyidina Umar, khalifah nombor 2, betul? Umar Abu Khattab, 2 khalifah kedua ya Rasyidin. Bila dia tahu Abu Bakar mati je, dia tahu dia dapat jawatan, betul? Masa dulu tak ada pilihan raya kan. Dia tahu automatik Nabi dah pilih dah. Umar nombor 2. Apa jadi dengan Umar? Menangis tuan-tuan. Sayyidina Umar menangis dapat jawatan. Orang sekarang tak dapat jawatan, menangis tuan-tuan. Betul? Itu sampaikan tu. Yang ke berapa? Terasa payah. Yang keempat, yang kelima, menyempurnakan ketaatan. Bila kita puasa, kita diperintahkan wajib berpuasa. Ramadan, Isnin, Khamis, Rejab, Syaban tak wajib, sunat aja. Itu pun tak terdaya tuan-tuan. Rugi tak? Yang sunat tak buat, rugi serugi-ruginya. Pasal apa? Itu puasa sunat ustaz, tak berdosa, ya. Tapi kalau tak buat, rugi tak? Rugi tuan-tuan. Akhirnya dia mak buat Isnin, makan sahur, tapi pagi-pagi kawan kata hari ni ada nasi lemak kukus berasap, tak jadi, tunda tuan-tuan. Tangguh puasa sunat Rejab, habis bulan Rejab, masuk bulan Syaban, tangguh lagi Syaban, akhirnya Ramadan. Rugi tak? Rugi, habis. Tengok-tengok umur dah 79, 80, habis masa. Kemana tuan-tuan? Tu baru kita terasa. Yang kelima, yang keenam, bersyukur. Bila kita berpuasa, kita ada bab syukur.
Ada nikmat kita PKP 1, PKP 2 cukup dengan nikmat. Betul? Tak berhenti tuan-tuan. Bila dilepaskan daripada PKP, gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Betul? Gemuk-gemuk dengan durian dia, dengan musangking dia. Allah tuan-tuan, nikmat tak berhenti. Tak cukup makan dihantar, tak cukup lagi online. Betul? Allah tuan, bulat-bulat semua lepas PKP. PM tak ada kata apa dah. Tu yang ketujuh, mengelakkan daripada lintasan maksiat. Bila kita puasa, kita elak. Cukuplah tuan-tuan. Bila Allah hantar COVID, berhenti bab maksiat. Cukup bab judi, cukup bab arak, berhentilah. Bab kelab malam, berhentilah. Kata Tuan Guru ni Abdul Aziz Ghostan. Tahu Ghostan? Dalam tafsir surah Yunus, kata Tuan Guru Ghostan. Ghostan apa? Berhenti, berundurlah, baliklah kepada Allah Ta'ala. Tu yang ketujuh. Yang ke-8, kita bila berpuasa ada satu pintu special untuk kita yang dipanggil pintu Ar-Rayyan. Kita masuk pintu tersebut. Yang ke-9, ada dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan. Yang pertama, bila kita berbuka puasa, kita dapat sonok bila kita berbuka. Tapi yang penting kata Ismail Kamus, bila berbuka kan, lepas berbuka tu kita termenung sekejap. Termenung. Jangan terus sembahyang terus. Termenung. Lepas Allahumma lakasum tu, lepas kita makan, kita termenung sekejap 30 saat. Untuk apa? Kita renung. Aku tadi daripada imsak sampai ke maghrib tadi, aku puasa ke tidak? Cek. Bimbang kita, ada khauf, takut kita dengan Allah Ta'ala, tak diterima pahala kita, tak diterima ibadat kita. Ada harap, bila ada harap ada doa kita. Bila ada doa, kita sangka baik terus kepada Allah Subhanahu. Boleh tuan-tuan? Sama juga semayang. Habis semayang 8 rakaat tadi, kita tahu diterima atau tidak semayang kita. Jangan kita dah dapat rakaat ke-8 tadi, dah habis 8 rakaat. Faham tak faham ni? Gila tu imam tu, lajunya semayang. Dia salahkan tu imam. Masa rakaat pertama sampai rakaat ke-7 tu dia pergi mana tuan? Kadang-kadang dia tidur berdiri tuan-tuan. Kita ingatkan ayam tidur berdiri, rupanya manusia pun tidur berdiri. Yang ke-9 tadi, suka bila menghadap Allah Subhanahu. Yang ke-10 akhir sekali, puasa itu puasa khusus untuk kita. Puasa khususnya apa? Puasa yang kita nak dekat diri dengan Allah. Bukan puasa yang umum. Puasa umum tu kita jaga batal puasa kita. Bimbang batal. Tu saya hafal. Tuan Guru Datuk Ismail kata apa? Ramai orang bimbang batalnya puasa. Tak berani korek hidung, tak berani korek telinga, tak berani cabuk gigi. Betul? Ada tak cabuk gigi? Ramadan ni cabuk gigi. Tapi bimbang batal. Padahal cabuk gigi bukan ke dalam. Cabuk gigi mesti keluar. Kecuali tertelan sepanah tu. Betul? Tu kena faham tu. Tak faham juga. Tak mengaji bab cabuk gigi. Tu kena faham. Boleh? Tuan-tuan? Sikit lagi. Boleh? Sikit lagi yang saya nak tambah. Tiga yang dipesan oleh Tuan Guru kuliah subuh juga. Dipesankan kita semak hati kita. 3 tempat semak. Semak yang pertama, kita semak waktu kita dibacakan ayat Al-Quran. Semak hati kita kat mana. Kadang-kadang kita baca Quran tapi tak pernah tadabbur. Waktu tuan-tuan Ustaz Syari Abdul Rahman, kenal? Dalam TV Al-Hijrah, saya selalu ikut. Apa dia kata? Kita kejarkan khatam Quran. Alhamdulillah, jangan kita tangguh. Yang khatam, yang tadabbur tu maksud. Yang tadabbur tu, ambillah satu muka surat, ambil satu ayat tu. Kita tadabbur satu ayat tu. Itu bila tadabbur tu maksudnya kita mesej Allah kepada kita personally, bukan dengan orang lain, kita sendiri. Tolong ambil satu ayat, kita tadabbur. Boleh tuan-tuan? Jadikan jadi kebiasaan kita, biar kita faham. Satu muka kita ambil satu ayat. Kalau surah pendek kita boleh ambil semua. Tu boleh tuan-tuan. Baru kita tahu kita ni bila dengarkan ayat Quran, di mana hati kita. Tuan-tuan, kalau dengar ayat Quran, tak kira siapa baca, bila dengar tu adabnya kita kena berhenti semua benda. Pasal apa? Ayat tu bukan ayat manusia. Ayat itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ramadan ni hebatnya pun masa itulah diturunkan
Quran, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan jaga bab Al-Quran kita. Yang kedua, semak hati kita waktu di majlis zikir. Zikir ada dua, satu solat, satu tazkirah, contoh macam ni. Dua-dua tu kalau kita terasa pedas, ustaz tu mengata aku tu, baru terkena, kita ambil tindakan, bukan untuk orang lain, tindakan untuk diri kita. Yang akhir sekali, semak hati kita waktu kita di bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ambil masa tuan, pasal dalam cerita surah Al-Kahfi, 3 pemuda tu kan dikurung dalam gua. Allah tidurkan, Allah tutup telinga, Allah tutup mata. Pasal apa? Allah bagi satu masa dalam satu gua. Kita dah Ramadan ni ada 30 hari, dah tinggal 20 hari. Tolong gunakan betul-betul. Orang putih kata utilize gua kita tu supaya kita ada masa dengan Allah Taala, tuan-tuan. Sebab lepas ni tak ada masa lagi dah. Tak tahu lepas COVID ni apa yang Allah nak buat. Boleh tuan-tuan? 3. Ada banyak nak cerita tuan-tuan. Cukup takat tu ya. Datanglah kalau dapat kuliah tahun bulan depan, kita teruskan kita punya bab hati tadi. InsyaAllah yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon tuan-tuan doakan anak-anak saya di Turki. Ada 3 tempat, 3 orang di sana sedang nak habiskan kitab Quran, dah habis 30 juzuk. Sana konvert 3 juta tuan-tuan, sini 300,000, sana konvert 3 juta. Tapi dia punya PKP dia tak macam kita. Orang tua jam ni keluar, orang muda jam ni keluar, orang pertengahan orang ni. Tu cara PKP dia. Tolong doakan, insya-Allah tinggal dah 1 tahun lagi nak habis. Mohon, dia tak boleh keluar langsung, nama je pergi Turki, tapi tak boleh ke mana. Pasal apa? PKP dia hebat. Mohon tuan-tuan di sana ada seorang sini, jadi dah baru habis stamp dia, mohon doakan juga insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Azim. InsyaAllah. Lupa saya tadi, siapa yang nak infak untuk perbelanjaan dia bulan Ramadan ni, boleh melalui saya di sana pun perlukan juga insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bizabar wa tasanna al-malaqul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi pesan Tuan Guru, kalau ada masa dapat rentas negeri, dapat rentas desa, dapat rentas daerah, baliklah bersahur, baliklah berbuka dengan kedua mak bapak kita. Pahala dia terlalu hebat pada bulan Ramadan. Mohon tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.